Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-12. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Usid bin Al-Khudair bainama huwa laylatan yaqra'u fi miryadihi izjalat farasuhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalastu fi isabatin min du'afa'il muhajirin wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din minal 'uryi wa qari'un yaqra'u 'alaina iz jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama 'alaina falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakata al-qari' fasallama summa qala ma kuntum tasna'un qulna ya Rasulullah innahu kana qari'un lana yaqra'u alaina fakunna nastami'u ila kitabillah qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahillazi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastana liya'dila binafsihi fina summa qala biyadihi hakadha fatahallaqu wa barazat wujuhuhum lahu qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafa minhum ahadan ghairi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru ya ma'syara sa'alik al-muhajirin bin nuri tami yawmal qiyamah tadkhuluna al-jannah qabla aghniya an-nas bi nisfi yawm wa dhalika 500 sanah rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau duduk bersama-sama dengan satu kumpulan orang-orang muhajirin yang miskin. Mereka begitu miskin sehingga tidak mempunyai cukup kain untuk menutup badan mereka dengan sempurna. Sebahagian daripada mereka berlindung di sebalik sebahagian yang lain. Seorang sahabat sedang membaca Al-Quran. Dalam pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu berdiri berhampiran kami. Kerana kedatangan baginda, sahabat yang membaca Al-Quran tadi telah berhenti. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam, kemudian bertanya, apakah yang sedang kamu lakukan? Kami menjawab, seorang daripada kami sedang membaca Al-Quran dan kami mendengar bacaan kitab Allah dengan penuh tawajuh. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan daripada kalangan umatku orang-orang yang dia memerintahkan daku duduk bersama mereka. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami supaya baginda berada sama jarak dengan kesemua kami, tidak hampir dengan sebahagian dan tidak jauh dari sebahagian yang lain. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kami dengan isyarat tangan supaya duduk dalam bentuk bulatan di hadapan baginda. Maka semua telah duduk dalam bentuk bulatan menghadap ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, saya perhatikan keadaan Rasulullah dan mendapati baginda tidak mengenali sesiapa selain daripada saya. Baginda bersabda, wahai orang-orang muhajirin yang miskin, berita gembira untuk kamu dengan nur yang sempurna pada hari kiamat, dan kamu akan memasuki syurga separuh hari lebih awal daripada orang-orang kaya. Separuh hari itu menyemai 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan,
Keadaan Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu dikenali dan orang lain tidak dikenali oleh baginda, kemungkinan kerana kegelapan malam sedangkan Sayyidina Abu Sa'id berada dekat dengan baginda, maka baginda mengenali beliau. Alhamdulillah, tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang agak panjang yang membicarakan tentang tajuk kelebihan Al-Quran, iaitu ilmu dan zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri ini dia dalam kalangan kanak-kanak lah, macam Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga kan kanak-kanak. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur dia baru 10 tahun. Nama betul dia ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ayah dia ketika mana berlakunya perang Uhud, ayah dia bawa lah Abu Sa'id ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa pergi perang, tapi umur ketika itu baru umur dalam 12 tahun, 13 tahun, 12 tahun gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak benarkan Abu Sa'id ni tak nak pergi perang, dan ayah dia Malik ni meninggal, wafatlah, menjadi syahid dalam peperangan Uhud tersebut. Bila ayah dia meninggal, dia jadi orang susah, dia orang miskin. Jadi Abu Sa'id ni hidup susah. Datanglah satu hari, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta bantuan. Jumpa dengan Nabi, tak sempat lagi minta dengan Nabi apa-apa. Nabi cakap, wahai Abu Sa'id. Nabi ni dikenal, tengok muka 10 sen ni datang, muka Abu Sa'id Al-Khudri. Budak lagi, umur 12 tahun gitu. Nabi kata, sekiranya kamu sabar, nescaya Allah akan memberikan kesabaran kepada kamu. Yang pertama kata Nabi. Yang kedua kata Nabi, sekiranya kamu menjaga kehormatan diri, tak minta-minta lah, susah kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemuliaan kepada kamu. Dan ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu berpada cukup redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka Allah akan memberikan keredaan kepada kamu. Redha dengan apa? So 3 perkara tu Nabi sebut. Belum Abu Sa'id ni sempat cakap, Nabi cakap 3 perkara, balik awal Abu Sa'id, kemah baik balik rumah balik, tak jadi minta dengan Nabi. Banyaklah dari sudut hadis, dia ada meriwayatkan, ulama hadis kata ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Okey, dalam hadis ni, berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Satu hari Abu Sa'id ni dia kata dia duduk bersama dengan isabah minad du'afa muhajirin. Dia orang muhajirin ini yang berhijrah ke Madinah ni, ada yang pada Mekah, ada pada tempat-tempat lain. Kebanyakan mereka menjadi ahli sufah lah, duduk dekat masjid Nabawi. Dan Abu Sa'id ni pun antara orang Abu Sa'id ni orang Madinah, dia orang Madinah, orang Al-Ansar, bukan muhajirin. Jadi dia duduk dengan geng muhajirin ni, yang mana kata Abu Sa'id, dia kata wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'dhin minal ura. Disebabkan orang muhajirin yang datang berhijrah ni orang miskin, orang susah, yang mana mereka ni pakaian tu nak tutup aurat dia tutup, tapi nak tutup badan tu tak dapat nak tutup, tak ada baju. Macam ada bahagian bawah aja dia ada, atas ni dia panggil rida, bawah dia panggil izar, dia ada izar aja, kain aja ada, baju tak ada kan. Jadi menyebabkan mereka itu la yastatiru bi ba'd minal ghura. Orang ni duk selindung belakang orang ni duk selindung belakang ni supaya tak nampak lah, tak pakai baju. Bayangkan ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, berhijrah nak belajar dengan Nabi, macam tu susah dia. Sampai duduk tu Allahu Rabbi, berkorban. Kemudian kata Abu Sa'id, wa qari'un yaqru alaina. Kami ni berada dalam Masjid Nabawi lah pada ketika ini. Ikut cerita dia ni. Jadi kata Abu Sa'id, kami duduk tu dalam kalangan muhajirin tu, dia kata ada seorang di antara kami ni yang baca Quran. Dia kata yang baca Quran. Wa qari'un yaqru alaina. Yang lain ni tadi duk dengar lah, seorang ni baca, dengar, faham kan. Iz ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam
datang kepada kami. Faqama alaina, Nabi pun berdiri dekat dengan kami. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakatal qari. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia, jadi orang yang baca seorang tadi, sahabat yang baca Muhajirin terhenti sebab Nabi sampai. Dia kata, fasallama, Nabi pun bagi salam, sahabat Muhajirin pun Ansar. Summa qala, kemudian Nabi dia tanya, ma kuntum tasnaun, kamu buat apa ni? Dia tengok Muhajirin. Nabi pun tak mau nak kenal. Kamu buat apa ni? Dia kata, qulna, orang Muhajirin tu tadi, dia kata, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kana qari'un lana wa yaqra'u, kana qari'un lana yaqra'u alaina. Mereka jawab, wahai Rasulullah, kami ni ada seorang di antara kami ni yang bacakan Quran kepada kami, dan yang lain kami dengar apa yang dia baca. Dia kata, fakunna nastami'u ila kitabillah, kami mendengar ayat-ayat di dalam kitab Allah, itu mendengar Al-Quran, kata Muhajirin. Qala, dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dia cakap alhamdulillah. Nabi kata, segala puji bagi Allah, allazi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hum. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara umat aku ini, yang mana aku ni diperintahkan untuk bersabar ke atas mereka. Nabi tengok sahabat ni susah, ya Allah, dia kata, Nabi ni diperintahkan bersabar ke atas umat Nabi Muhammad ni yang hidupnya susah, Muhajirin. Ada golongan yang begini. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun duduklah dalam kalangan Muhajirin tadi, wastana, di tengah-tengah. Nabi pun masuk tengah, Nabi duduk, liya'dila bi nafsihi fina, supaya Nabi tu sekeliling tu semua seimbanglah. Nabi duduk tengah-tengah betul. Summa qal biyadihi hakaza fatahallaqu wa barazu wujuhahum lahu. Kemudian Nabi SAW suruh para sahabat itu dengan jari dia kata buat lingkungan, buat bulatan, wa barazat wujuhuhum lahu, yang mana bila Nabi dah bagi arahan suruh buat bulatan tadi, menjadikan barazat wujuhuhum lahu, yang dia orang ni duduk nyuruk-nyuruk tak nak Nabi nampak tu sebab tak pakai baju, menyebabkan barazat wujuhuhum. Nabi jadi jelas nampak, ni muka ni, ni muka ini, ni muka ini, ni muka. Nabi pun tengok seorang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafa minhum ahadan ghairi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id ni duduk depan tu, dia kata, aku duk perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi duk tengok seorang Muhajirin tu. Nabi ni gaya tengok tu Nabi tak kenal, seorang pun tak kenal. Kata Abu Sa'id, illa ghairi, ahadan ghairi, malaikat aku seorang aja yang Nabi kenal. Dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun cakap, dia kata, absyiru, berita gembiralah bagi kamu semua, ya ma'syaras sa'alikil muhajir, berita gembiralah bagi kamu semua, wahai orang miskin dalam kalanganmu Muhajirin. Berita gembira apa yang Nabi sebut tu? Bin nuril tami yaumal qiyamah. Pertama kata Nabi SAW, kamu semua ini akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab mereka ni duduk baca Al-Quran. Mereka ni mendengar bacaan Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka ni golongan yang miskin, pergi belajar dengan Nabi, sabar atas kehidupan yang susah itu. Maka Nabi kata bagi mereka ni yang baca Quran, yang susah, yang miskin ni, Nabi janjikan an-nur at-tam yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian kata Nabi yang kedua, tadkhulunal jannah qabla aghniya, kamu semua ni kata Nabi akan masuk syurga sebelum orang kaya masuk. Itu lebih dia. Maka pada ketika itu para sahabat tengok, kita ni walaupun miskin, tengok orang kaya, biarlah dia kaya. Kita miskin, kita masuk dulu daripada orang kaya kan. Kata Nabi, binisfi yaumin, separuh hari. Hari ini perkiraan hari akhirat lah. Yang mana wazalika khamsumi'ah sanah, yang mana nilainya setengah hari lebih awal daripada orang kaya tu ialah 500 tahun perkiraan dunia. Dunia ni 500 tahun, akhirat baru setengah hari. Jadi kata Nabi, kamu semua ni 500 tahun
masuk lebih awal daripada orang kaya. Hidupnya susah, belajar tentang Quran, dengar bacaan Quran. Jadi bila kita baca hadis ni, kita dapat fahamlah bagaimana para sahabat ni, mereka ni walaupun bersusah payah membaca Quran, duit, tak jadi orang kaya, tapi mereka ni alhamdulillah, Nabi SAW menjanjikan dengan kelebihan cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Cahaya ni boleh masuk syurga dengan mudah lah. Ada cahaya, orang lain gelap, dia ada cahaya yang sempurna dan dapat masuk syurga lebih awal daripada orang kaya yang nilai itu 500 tahun lah, lebih awal. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, walaupun hidup kita pada hari ni, kita ni bukan orang kaya, orang biasa-biasa je, besya-besya je. Jadi insya-Allah kita doa moga-moga Allah SWT berikan kelebihan pada kita dengan apa? Dengan Al-Quran, baca Quran, dengar Quran. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.